Mengumumkan perarakan masuk Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia dan tetamu-tetamu kehormat masuk ke dalam Dewan. Nyanyian Lagu Negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, dengan segala hormatnya dijemput Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Ridauddin Amin bin Muhammad Nordin untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والأجمل تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته وجبروته تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi,
yang menghidupkan dan mematikan, yang mengeluarkan kami dari perut ibu kami dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan mengurniakan kepada kami pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran supaya kami bersyukur. Dan kepada Allah sahajalah dikembalikan segala urusan kami. Ya Allah, kami merafakkan setinggi kesyukuran kerana mengurniakan keizinan dan bantuan untuk kami menyempurnakan Majlis Convocation Persekutuan Pusat Bertauliah JPK Malaysia FIMEC Zong Tengah kali keempat tahun 2022 di dalam dewan yang serba indah ini. Segala kelebihan dan puji-pujian kami kembalikan kepada Engkau Tuhan yang Maha Menjadikan. Semoga melalui majlis ini kami mendapat keberkatan, kerahmatan, kesempurnaan, keselamatan dan kesejahteraan sehingga ke akhir perhimpunan. Allahumma ya da'imal ihsan, Engkau jadikanlah graduan yang diraikan pada hari ini graduan yang bersyukur di atas pengiktirafan yang diberikan, bersyukur di setiap hikmah pemberian, dari kepayahan membawa kemudahan, dari kesusahan membawa kesenangan, dari kegelapan membawa sinar dan harapan. Kurniakanlah kejayaan kepada graduan kami dalam apa jua bidang yang bakal mereka lalui. Peliharalah mereka dari sebarang kekurangan dan kelemahan. Sesungguhnya hanya padamu jua tempat kami memohon pertolongan dan mengadu pengharapan. Allahumma ya munazzilal barakah wa ya kashifan ni'mah. Ya Allah, yang mengurniakan segala permintaan, di sebalik kejayaan graduan kami yang diraikan pada hari ini, tersiratnya wajah-wajah tua para ibu bapa, juga wajah-wajah gembira pasangan yang tidak pernah lalai dan lupa untuk berkorban harta benda, tenaga dan masa, diiringi doa restu tanpa jemu demi kejayaan orang yang mereka kasihi. Dengan penuh kerendahan diri, kami pada graduan yang diraikan pada hari ini bersaksi bahawa pengorbanan mereka tidak dapat kami tandingi. Kesabaran mereka dan ketabahan mereka tidak mampu kami balasi. Hanya doa sahajalah yang mampu kami iringi supaya mereka mendapat syurga Firdausi. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami keselamatan dan kesejahteraan. Hindarkanlah kami daripada segala musibah yang tidak diingini. Ya Allah, jauhilah kami daripada bala bencana, wabak penyakit, pelbagai perlakuan keji dan mungkar, segala kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami ini khususnya dan negara umat Islam amnya daripada segala bencana tersebut. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa ke atas segala-galanya dan Engkaulah yang selayaknya memberi perkenan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Ridauddin Amin bin Muhammad Nordin atas bacaan doa itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera keluarga Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia. Yang berbahagia Datuk Teknologis Haji Zaihan bin Syukri, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Yang berusaha Teknologis Dr. R. Ravindran, Timbalan Presiden Persekutuan Pusat Bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia atau FIMEC. Yang berbahagia Datuk P. Amarendran, Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK. Yang berbahagia Datuk Teknologis Engineer Dr. Siti Hamisah binti Tafsir, Presiden Lembaga Teknologis Malaysia MBOT. Yang berusaha Encik Muhammad Fatullah bin Mustafa, Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK. Yang berusaha Teknologis Dr. Muhammad bin Sulaiman,
Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, Barisan Exco FIMEK Kebangsaan, pengurus-pengurus Pusat Bertauliah, rakan-rakan media, yang diraikan para penerima sijil dan diploma kemahiran Malaysia serta ibu bapa yang diraikan pada hari yang penuh sejarah ini. Selamat datang diucapkan kepada hadirin sekalian ke Majlis Convocation FIMEK Zon Tengah kali keempat pada hari ini. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia atas kesudian meluangkan masa hadir ke majlis ini. Majlis pada hari ini diadakan khusus untuk meraihkan kejayaan para graduan Sijil Kemahiran Malaysia dan Diploma Kemahiran Malaysia. Yang Berhormat Menteri dan hadirin sekalian, kini majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Dr. R. Ravintiran, Timbalan Presiden FIMEK untuk menyampaikan ucapan haluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi dan Puan Pengerusi Majlis. Selamat datang dan salam sejahtera. Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia, Kementerian Sumber Manusia. Yang berbahagia Datuk Teknologis Haji Zaihan bin Shukri, Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Yang Berusaha Teknologis Dr. Muhammad bin Sulaiman, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Yang berbahagia Datuk P. Amendran, Ahli Lembaga Pengarah PTPK. Yang Berusaha Encik Fatullah bin Mustafa, Ketua Eksekutif Pembangunan Tabung Pembangunan Kemahiran. Yang berbahagia Datuk Teknologis Engineer Dr. Siti Hamisa binti Tafsir, Presiden Lembaga Teknologis Malaysia, MBOT. Yang dihormati Barisan Exco FIMEK Kebangsaan serta Div-Div Kehormat, Datuk-Datuk, Datin-Datin, pengurus-pengurus Pusat Bertauliah FIMEK, pihak media dan yang paling utama para penerima sijil dan diploma serta ibu bapa yang diraikan pada hari yang bersejarah ini. Salam sejahtera dan selamat datang ke Majlis Convocation Persekutuan Pusat Bertauliah Malaysia FIMEK Zon Tengah kali keempat. Bagi pihak FIMEK, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia di atas kesudian beliau untuk hadir dan merasmikan Majlis Convocation FIMEK Zon Tengah kali keempat. Untuk makluman YB Menteri dan hadirin yang dihormati, Persekutuan Pusat Bertauliah JPK Malaysia, lebih dikenali sebagai FIMEK, merupakan persatuan induk yang menghubungkan semua PB JPK yang berdaftar. Untuk makluman YB, kini FIMEK mempunyai lebih 350 ahli yang berdaftar. FIMEK menjadi penghubung di antara semua jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, Human Resource Development Corporation dan lain-lain agensi kerajaan yang berkait rapat dengan TVET. Kami juga menjadi penasihat kepada pusat-pusat bertauliah dalam membantu menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi kepada jabatan-jabatan yang berkaitan. Yang Berhormat Datuk Seri dan para hadirin, walaupun pusat-pusat bertauliah boleh dikatakan tidak berapa popular di kalangan ramai, namun pusat-pusat bertauliah yang bernaung di bawah FIMEK mempunyai kepakaran dan pengetahuan yang luas dalam bidang kemahiran masing-masing. Untuk makluman juga, ramai dari pemilik pusat-pusat bertauliah ini adalah berlatar belakangkan industri yang mana mereka sangat arif dalam industri yang diceburi.
Sebilangan besar pusat bertauliah mempunyai kerjasama yang sangat baik bersama industri. Penempatan latihan industri dan pekerjaan dipermudahkan dengan hubungan yang baik ini. Yang berhormat Menteri, saya mewakili FIMAG amat berterima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia, kerana dengan kepimimpinannya yang dinamik, pusat-pusat bertauliah telah mendapat sokongan padu daripada agensi-agensi di bawah kementeriannya dalam suasana yang mencabar ini. Sebagai contoh, JPK telah bertindak sebagai pemudacara yang sangat efisien, sama ada di dalam pengendalian, latihan maupun penilaian pelatih. Di kesempatan ini, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pembangunan Kemahiran kerana telah banyak membantu FIMAG di dalam hal-hal berkaitan pusat bertauliah serta sudi memberikan kepercayaan kepada FIMAG untuk menerajui kepimpinan dan membawa pendidikan TVET ke tahap yang lebih tinggi. Saya berharap hubungan dan persefahaman yang erat ini akan berterusan dan lebih baik di masa akan datang. Pada masa yang sama, PTPK juga telah memainkan peranan yang proaktif dengan menyediakan pembiayaan yang mesra pelatih dengan mengambil kira kengkangan kewangan serta tekanan ekonomi yang dihadapi oleh pelatih serta keluarga mereka. Dengan sokongan yang padu melalui agensi-agensi di bawah KSM adalah diyakini bahawa latihan kemahiran serta selepas pandemik bukan sahaja dapat dipulihkan, malah ianya akan dijayakan dengan lebih mantap di masa hadapan. Untuk makluman YB Menteri, pada hari yang meriah ini, seramai 289 orang graduan akan menerima sijil kemahiran Malaysia tahap 2, 3 dan DKM yang terdiri daripada 5 pusat bertauliah ahli-ahli FIMAG, iaitu Vision Academy, Sense Perfect International College, Vocational Education Training Academy, PLP Skills Institute, Kasih Anana Pro Skills Institute. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada pusat bertauliah yang terlibat. Juga ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan yang akan menerima SKM dan DKM pada hari ini, di mana ia akan menjadi batu loncatan kepada graduan-graduan dalam memajukan diri di bidang pekerjaan mengikut kemahiran yang dipelajari. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua ibu bapa yang telah memberi kepercayaan bahawa anak-anak mereka mempunyai masa depan yang lebih cerah di dalam bidang TVET. YB Menteri dan hadirin dihormati, seperti yang kita sedia maklum, pada tahun 2020 kita telah dikejutkan dengan wabak COVID-19 yang menular di negara kita dan seluruh dunia. FIMAG telah berusaha sebaik mungkin untuk membantu ahli-ahli dengan latihan untuk menjalankan aktiviti pembelajaran dan pengajaran PDP secara online. Ini menjadi satu pengalaman di dalam norma baru untuk pusat bertauliah dan graduan untuk meneruskan PDP secara dalam talian. Walaupun pelbagai harangan dan cabaran dihadapi oleh pusat bertauliah dan para graduan, segala usaha, kesusahan dan kepayahan itu pasti ada kejayaannya. Para graduan sekalian, pada hari ini andalah bukti kejayaan tersebut. Syabas dan tahniah sekali lagi. Untuk makluman YB Menteri dan para graduan, baru-baru ini FIMAG telah menandatangani MOU bersama Universiti Malaysia Pahang, UMP, juga salah satu Universiti MTUN. Beberapa perkara penting telah dipersetujui bersama. Pelajar DKM boleh melanjutkan pelajaran mereka ke ijazah dengan laluan mudah. Pengajar dan PP dari pusat bertauliah boleh melanjutkan atau menaik taraf ke ijazah dengan kredit transfer termasuk pengalaman kerja mereka. Ini akan membantu PB untuk upgrade program mereka ke Kopta Compliance. Pihak UMP juga ingin melatih pensyarah mereka di pusat bertauliah untuk persediaan ke arah TVET. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada PB yang berkemampuan. Pada masa lalu, pelajar-pelajar yang lulus di bidang kemahiran tidak berpeluang untuk menyambung pelajaran ke peringkat ijazah, tetapi kini mereka boleh berbuat demikian melalui Universiti MTUN dengan menggunakan diploma kemahiran Malaysia sahaja. Saya percaya dengan semangat dan sokongan dari pusat bertauliah dan ibu bapa,
Para graduan ini dapat membantu merubah masa depan mereka dan seterusnya dapat menjadi aset kepada negara. Dalam mengharungi era teknologi yang berkembang pesat, keperluan untuk pekerjaan yang berkemahiran tinggi diperlukan dengan berterusan. Untuk itu, sijil SKM dan DKM yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia adalah tiket kepada para graduan untuk maju jaya di dalam bidang pekerjaan yang dicemburi. Saya juga ingin menyarankan kepada para graduan semua untuk berdaftar dengan Lembaga Teknologis Malaysia untuk diiktiraf sebagai Certified Technologist TS ataupun Qualified Technician TC ataupun Certified Technician di dalam 23 bidang yang terpilih yang dapat membantu para graduan di dalam alam pekerjaan yang diceburi nanti. Yang berhormat Datuk Seri dan para hadirin sekalian, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, Human Resource Development Corporation dan Lembaga Teknologis Malaysia MBOT kerana sudi bersama membuat pameran untuk menjayakan convocation hari ini. Terima kasih juga kepada pihak USIM yang menyediakan dewan dan yang selesa dan serba canggih untuk menjayakan majlis hari ini. Tahniah saya ucapkan kepada ahli Jawatan Kuasa Convocation FIMEC Zon Tengah yang telah bertungkus lumus merancang majlis convocation kali ini dengan jayanya. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia yang sudi bersama untuk memeriahkan majlis convocation hari ini. Saya akhiri ucapan saya dengan mendoakan kejayaan dan kesejahteraan kepada semua yang hadir pada hari ini. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Teknologis Dr. R. Ravintiran atas ucapan aluan itu tadi. Terima kasih. Hadirin yang dihormati sekalian, kini majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Convocation FIMEC Zon Tengah kali keempat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Salam sejahtera, salam hormat, salam keluarga Malaysia. Yang berbahagia Datuk Teknologis Haji Zaihan bin Shukri, Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Yang Berusaha Teknologis Dr. R. Ravindran, Timbalan Presiden, Persekutuan Pusat Bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia ataupun FIMEC. Yang berbahagia Datuk Teknologis Engineer Dr. Siti Amisyah binti Tapsir, Presiden Lembaga Teknologis Malaysia ataupun MBOT. Yang Berusaha Encik Fatullah bin Mustafa, Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Yang berbahagia Datuk Amarendra, Ahli Lembaga Pengarah PTBK. Yang Berusaha Dr. Muhammad bin Sulaiman, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan. Barisan Exco FIMEC Kebangsaan, Dev Kormat. Pengurus-pengurus Pusat Bertauliah FIMEC, wakil-wakil media, pada penerima sijil dan diploma, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang akan menerima sijil dan diploma kemahiran Malaysia dalam majlis convocation pada kali ini. Setelah berbulan malah bertahun menyemai usaha, hari ini di antara anda akan mulai menuai hasilnya. Kerjaan yang dicapai hari ini sudah pastinya hasil usaha yang curahkan selama ini. Pada hadirin dan hadirin hormati sekalian, pendidikan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai alat tuju pekerjaan dengan penekanan utama kepada amalan industri. Di peringkat Kementerian Sumber Manusia, Kementerian sentiasa komited dan menggalas tanggungjawab bagi menghasilkan tenaga kerja kemahiran dalam memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Komitmen yang ini jelas dapat dilihat menerusi bajet
dengan peruntukan sebanyak 6.6 bilion ringgit. Di samping itu, melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran, pelbagai usaha telah dilaksanakan bagi memudahkan cara program latihan kemahiran yang dijalankan di pusat bertauliah. Antaranya termasuklah pembelajaran, latihan dan penilaian secara dalam talian. Adalah menjadi asas kerajaan, khususnya Kementerian Sumber Manusia, agar lebih ramai lagi keluarga Malaysia menikmati peluang dan manfaat latihan serta persijalan kemahiran. Oleh yang demikian, pelbagai pendekatan telah disusun oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran seperti latihan berorientasi industri, sistem latihan dual nasional ataupun SLDN, dan kaedah pengiktirafan pencapaian terdahulu ataupun PPT, selain menjalankan latihan dan persijalan kemahiran mengikut kaedah latihan secara sepenuh masa ataupun separuh masa di pusat bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hadirin mati sekalian, bagi memastikan tiada yang terpingkir atau tercicir, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran telah diberi amanah sebagai pemudah cara dalam memberikan pinjaman kepada mereka yang ingin mendapatkan latihan kemahiran. Proses permohonan pinjaman telah dipermudahkan dan kemudahan pinjaman yang telah diperluaskan. Peruntukan pinjaman bukan sahaja merangkumi yuran latihan dan kos sara hidup, tetapi turut meliputi pembelian komputer serta perbelanjaan pengangkutan. Kejayaan yang diperoleh hari ini datang bersama tanggungjawab dan amanah yang perlu ditunaikan. Oleh itu, gunakanlah ilmu yang diperolehi sebaik-baiknya untuk berbakti kepada masyarakat dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara sebagai tenaga kerja mahir yang penuh integriti, sama ada bekerja dengan syarikat ataupun memilih untuk berniaga. Tanamlah semangat untuk memujukkan diri dan gunakanlah peluang bekerja untuk menimbah pengalaman. Jangan disia-siakan kemahiran yang ada dan jadilah anak muda kebanggaan negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, yang penting adalah ala tuju negara kita. Kita berada di satu suasana yang jauh berbeza dengan generasi-generasi sebelum ini. Kalau saya lihat di belakang sana, kebanyakan terdiri daripada mungkin ibu bapa ataupun pemilih pusat-pusat bertauliah yang menjadi orang tengah di antara generasi akan datang dan generasi yang sedia. Inilah generasi terakhir kita lihat 10 tahun akan datang ni amat penting. Pembangunan revolusi 4.0, Industri Revolution 4.0 akan membawa kita ke satu dunia yang baru. Satu dunia yang kita tidak boleh bayang. Kalau saya lihat dulu yang belakang itu adalah generasi terakhir pernah menggunakan produk-produk seperti film Kodak dan Fuji, seperti majlis-majlis seperti ini. Kalau generasi hari ini, anak-anak muda kita, biasa kalau saya sebut Kodak film ataupun Fuji film, mungkin mereka tak kenal. Inilah generasi terakhir ada pengalaman menggunakan alat komunikasi yang dikenali sebagai pager. Inilah generasi terakhir seperti mana saya bincang dengan rakan-rakan saya sebelum ni. Saya gurau dengan mereka. Inilah generasi terakhir kalau kita lihat. Yang belakang inilah generasi terakhir yang pernah tulis surat cinta. Dalam alam percintaan. Hari ini semua melalui WhatsApp. Kadang-kadang grup WhatsApp. Sekali hantar untuk 10 orang. Tengok yang mana jadi. Maka inilah dalam satu generasi yang pernah hidup di 2 dekad. 10 tahun akan datang akan jadi jauh berbeza. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh membayangi apakah akan berlaku dalam 10 tahun akan datang melalui pembangunan industri 4.0. Mungkin lebih ramai robot. The whole country, the whole world can become robotic. It is beyond your imagination. So mana-mana modal insan yang tiada pengetahuan TVET mungkin tidak boleh hidup. Bukan saja untuk mencari peluang-peluang pekerjaan tetapi untuk kegunaan sendiri. You can imagine kalau hari ini tuan-tuan dan puan-puan ataupun mana-mana warga Malaysia ataupun manusia di seluruh dunia, if you are not competent untuk menggunakan
telefon bimbit melalui touch screen, mungkin itu akan jadi irrelevant. Saya telah belanja begitu lama untuk tukar pendirian saya daripada touch screen, daripada keypad ke touch screen. Kalau bayangkan kalau saya macam tu generasi akan datang. It took almost about less than 6 years, almost 6 years. Saya beredar daripada BlackBerry Messenger, keypad untuk touch screen. So mana-mana manusia di negara di dunia ni kalau tak ada pengetahuan teknologi akan menjadi tidak relevan dalam dunia ataupun alam baru. Kita akan tanpa satu tahap memilih segala-galanya melalui teknologi. Maka pengetahuan teknologi, pendidikan teknologi bukan saja hanya untuk bekerja ataupun cari peluang-peluang pekerjaan, tetapi lebih kepada kegunaan harian. So you cannot run away from TVET program. TVET program is not only for peluang-peluang pekerjaan, it is for our day-to-day life. Maka pilihan tuan-tuan adalah amat tepat. Sebab tu baru-baru ni kalau lihat, saya sebagai Menteri Sumber Malaysia, walaupun saya sedar itu akan menjadi satu keputusan yang kurang popular di kalangan pihak industri, di mana saya menentukan supaya memperluaskan pungutan levy untuk HRDC ataupun pembangunan sumber manusia. Wajibkan semua syarikat memperuntukkan satu pemotongan levy khas untuk bagi ruang kepada mereka mengendalikan latihan-latihan kemahiran. Mungkin graduan-graduan hari ini yang belajar di bidang-bidang lain, 10 tahun akan datang, bidang yang mereka telah mempelajari akan menjadi tidak relevan. Sebab kita akan hidup satu dunia yang baru yang everything going to be technology and robotic. Kalau 10 tahun lalu dah jadi graduan dalam bidang tertentu, mungkin 10 tahun akan datang tu, mungkin bidang yang telah dipelajari akan menjadi tidak relevan. Maka tanggungjawab semua majikan mengadakan satu peruntukan khas untuk menjalani latihan kemahiran untuk melahirkan modal insan yang kompeten. Itu sebab walaupun saya tahu dalam keadaan kelembapan ekonomi hari ini, potongan levy adalah satu pendekatan yang amat kurang popular. Tapi saya sebagai Menteri Sumber Manusia, saya ada tanggungjawab untuk menentukan hala tuju negara pada masa depan. Kadang-kadang kita sebagai pemerintah, kadang-kadang kita sebagai menteri, kadang-kadang kita sebagai orang yang diamanatkan untuk menjalankan tanggungjawab, kita akan buat sesuatu keputusan mungkin tidak popular pada masa sekarang. Tetapi sampai satu waktu, rakyat ataupun manusia akan sedar apa yang kita buat. Seperti mana ibu bapa kita kadang-kadang, mereka mendidik kita. Apabila kita anak muda, ibu bapa tidak membenarkan kita untuk bermain dengan kawan-kawan dan sebagainya. Mereka lebih menekankan untuk meneruskan pendidikan. Mungkin pendekatan itu kurang popular. Tetapi apabila sampai satu tahap kita akan sedar apa mereka buat adalah untuk kebaikan kita. On the same note, pemotongan cukai ataupun levy untuk semua sektor adalah satu keputusan yang kurang popular. Tetapi inilah akan memberi jaminan kepada pihak warga kerja bahawa mereka sentiasa boleh dapat latihan-latihan kemahiran untuk menjadi modal insan yang kompeten untuk menghadapi cabaran masa depan. So saya fikir tuan-tuan dan puan-puan telah pilih satu bidang yang cukup penting dan cukup relevan. You trust me that bidang yang you pilih hari ini akan menentukan masa depan yang lebih cerah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya juga sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas kepada para graduan, dan saya juga ingin mengucapkan tahniah terima kasih kepada para tenaga pengajar yang terlibat dalam memastikan para graduan ini berjaya dan menjadi aset kepada negara. Tahniah juga diucapkan kepada Persekutuan Pusat-Pusat Bertauliah yang telah mengambil inisiatif mengatur penglibatan 5 pusat bertauliah zon tengah di dalam majlis berkonvokasi ini. Teruskan komitmen dan budaya kecemerlangan yang telah dipamerkan pada hari ini. Walaupun saya ingin berteruskan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sehingga mengakhiri majlis ini, tetapi dengan ada komitmen lain mungkin separuh jalan saya perlu serah kuasa kepada Datuk Pengarah dan menghadiri satu lagi majlis. Maka saya mengambil kesempatan ini ucapkan ribuan terima kasih walaupun lagi banyak yang nak cakap. Tetapi saya lihat tuan-tuan dan puan-puan dengan scroll yang sedia ada,
dengan rob dan sedia ada lebih minat untuk menerima sijil ataupun diploma daripada dengar ucapan panjang-panjang pada pagi ini. Maka sebagai insan yang memahami perasaan tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan ucapan tahniah dan syabas. Sekian, terima kasih. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan dengan diiringi Yang Berusaha Teknologis Dr. Aravin Tiran untuk memalu gong sebanyak 3 kali sebagai simbolik perasmian Majlis Convocation FIMEC Zon Tengah kali keempat. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Persekutuan Pusat Bertauliah JPK Malaysia FIMEC merupakan sebuah persatuan yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan yang ditubuhkan pada 28 Julai 2004. Sehingga kini, terdapat lebih daripada 350 pusat bertauliah swasta di seluruh Malaysia yang telah menjadi ahli FIMEC. Selamat datang ke Majlis Graduasi Graduan Kemahiran FIMEC Zon Tengah kali keempat. Kita berdaftar di College Vision Academic. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.vision.edu.my/vision_academic. Jom ramai-ramai sertai kami di Vision Academic.
Satu tepukan gemuruh hadirin sekalian atas montaj video itu tadi. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan dan Yang Berusaha Teknologis Dr. R. Ravintiran atas penyempurnaan gimik perasmian sebentar itu tadi. Semoga pesanan dan amanat yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri itu tadi akan dijadikan azimat oleh para graduan untuk menjadi pekerja mahir negara. Yang Berhormat Datuk Seri dan hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah ke saat-saat yang dinanti-nantikan, iaitu upacara penganugerahan sijil dan diploma kemahiran Malaysia kepada para graduan. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia, Puan Hajah Mazarotin bin Haji Yahya, Pengarah PLP Skills Institute untuk bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri. Persilakan Ahmad Faiz bin Bahadur, Ahmad Idham bin Azaman, Danish Daniel bin Arman, Gan Sun Huat, Khairul Naim bin Kamarul Zaman, Mahathir bin Muhammad, Muhammad Akmal Kastalani bin Muhammad Marzuki, Muhammad Firdaus bin Amir, Muhammad Izhad Azhar bin Masdin, Muhammad Amaluddin bin Zainuddin, Muhammad Bazli Amishar bin Zulkafli, Muhammad Danish Imran bin Norizam, Muhammad Hakimi bin Muhammad Kamal, Muhammad Hanan Zainuddin bin Senin, Muhammad Hazim bin Fadil Ali, Muhammad Haziq Elmi bin Zulhaidi, Muhammad Rizwan bin Adam, Muhammad Syahkiruddin bin Zamrid, Prasan Krish anak lelaki Lecumanen, Ana Purni anak perempuan Raman, Azwaniza binti Muhammad Kamil, Izati Syamimi binti Samsudin, Khairunisa binti Mazlan Ros, Khairina Arisha binti Ahmad Puad, Nurdamia Dalili binti Marzuki, Nur Syafiqah Fatihah binti Syamsuddin, Nur Sakina binti Abdul Khalib, Nur Wahidah Adlina binti Ahmad Sadini, Nurain Syakila binti Siddiq, Nur Hidayah binti Hajat, Nur Mazwin,
Nurul Aida binti Muhammad Basri Asri, Nurul Arafah binti Azman, Nurul Najwa binti Muhammad Nazri, Nurul Syahirah binti Abdul Aziz, Siti Nur Munirah binti Mazli, Tuan Nur Fariha binti Tuan Rezali, Darshan anak lelaki Kartikeyan, Lee Yong Zeng, Muhammad Syafwan Syafi'i bin Adnan, Muhammad Akli bin Saleh, Muhammad Akmaluddin bin Muhammad Rizal, Muhammad Alif bin Ismail, Muhammad Aziz Hakimi, Muhammad Azhar Ngadan, Alisha Kalairasi anak perempuan S. Keresnan, Farah Atikah binti Zaini, Najiratul Ain binti Yusri, Nur Farihin binti Yusri, Nur Zahirah binti Abdul Razak, Nurliana binti Rusli, Siti Nurazira binti Ahmad, Siti Nuraisha binti Mazlan, Syazwani binti Mat Sahar, Vaiteswari anak perempuan Mutamil Vanan, Arash Amani bin Khalid, Muhammad Ashman Shah bin Muhammad Ashraf, Muhammad Zahid bin Muhammad Ridwan, Muhammad Rizafi bin Jamri, Muhammad Aidi Daniel bin Mushadi, Farah Natasah binti Adam, Nur Fahirah binti Muhammad Nasir, Nur Fatihah binti Muhammad Nasir, Nur Fazila binti Abdul Rani, Nur Alia binti Nazli Wadi, Nur Syamimi binti Yusuf, Siti Nur Fatimah binti Muhammad Khozir, Syafilza Hafiyah binti Shazli, dan Muhammad Sufi Syamim bin Kamisan. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Hajah Mazaruddin atas penyampaian sijil sebentar itu tadi. Seterusnya, penerima anugerah pelajar terbaik PLP Skills Institute Malaysia diberikan kepada Syazwani binti Mat Sahar, berusia 22 tahun yang mengikuti program masakan tahap Sijil Kemahiran Malaysia tahap 3. Yang berhormat Menteri dan hadirin yang dihormati sekalian, sebagai tanda penghargaan kepada tetamu-tetamu kehormat
Kini majlis mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Dr. R. Ravintiran, Timbalan Presiden FIMEC, untuk menyampaikan cenderahati kenang-kenangan kepada tetamu-tetamu kehormat. Dipersilakan Yang Berusaha Yang Berusaha Teknologis Dr. R. Ravintiran. Majlis mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Dr. Muhammad bin Sulaiman, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran, untuk menerima cenderahati. Dipersilakan. Tepukan gemuruh hadirin sekalian, cenderahati kepada Yang Berusaha Teknologis Dr. Muhammad bin Sulaiman. Berikutnya, sekalung cenderahati kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Fatullah bin Mustafa, Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPTK, untuk menerima cenderahati. Dipersilakan. Dipersilakan pula Yang Berbahagia Datuk Teknologis Engineer Dr. Siti Hamisah bin Tafsir, Presiden Lembaga Teknologis Malaysia MBOT, untuk menerima cenderahati. Berikutnya, dipersilakan Yang Berbahagia Datuk P. Amarendran, Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, untuk menerima cenderahati. Dan dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Teknologis Haji Zaihan bin Syukri, Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, untuk menerima cenderahati penghargaan daripada Yang Berusaha Teknologis Dr. R. Ravintiran. Dipersilakan, Datuk. Kini dipersilakan pengurus-pengurus Pusat Bertauliah untuk menerima cenderahati penghargaan. Dipersilakan Yang Berbahagia Datin Nursia binti Haji Mahadi, Kasih Anana Pro Skills Institute. Seterusnya, dipersilakan Yang Berusaha Puan Rozida binti Othman, Vocational Education Training Academy. Persilakan Yang Berusaha Puan Hajah Mazarotin binti Haji Yahya, PLP Skills Institute. Persilakan Yang Berbahagia Dato' Dr. Lee Wee Long, Vision Academy.
Dan dipersilakan Yang Berusaha Rainer Low, Sense Perfect International College. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai tanda penghargaan atas kebersamaan Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia, kini majlis mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Dr. R. Ravintiran, Timbalan Presiden FIMEC, untuk menyampaikan cenderahati penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia. Dipersilakan. Satu tepukan yang paling gemuruh hadirin sekalian kepada Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Teknologis Dr. R. Ravintiran atas penyampaian cenderahati itu tadi. Dengan ini maka sempurnalah sudah Majlis Convocation FIMEC Zon Tengah kali keempat pada hari ini. Tepukan yang gemuruh hadirin yang dihormati sekalian kepada para graduan yang diraikan pada hari ini. Dan majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada sesemua tetamu kehormat dan hadirin atas kesudian meraikan kejayaan para graduan kita pada hari ini. Serangkap pantun bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Dan ini pula adalah serangkap pantun untuk para graduan. Pohon berangan tempat bertemu, kirangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian diminta berdiri. Mengumumkan perarakan tetamu kehormat keluar Dewan.